Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Awaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair bittiba'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Sidi Abi Madian dalam kitab dia Hikam Abi Madian, nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin, sehinggalah perkataan beliau, man ruziqa halawatu munajati zala anhu naum. Man ruziqa halawatul munajati zala anhu naum. Sesiapa saja yang direzeki ke Allah akan manisnya bermunajat dengan Allah, pasti hilang daripadanya mengantuk. Sesiapa yang masih rasa mengantuk lagi ketika buat ibadat, berarti dia masih lagi tidak merasai kemanisan munajat. Sekalipun ibadat tu dia tidak pernah tinggal, tetapi manis dia belum dirasai. Kerana orang yang merasai sedap, seronok, rasa tenang dengan sesuatu perkara, mengantuk pun hak kehilang. Manusia dengan apa yang ia suka dan ia minat, penat, mengantuk, itu tidak dapat menghalang dia. Kerana apabila sedap, seronok dan manis ini benda yang dikecap oleh ruh, maka kelemahan tubuh tidak dapat melawan kesedapan roh. Pasti roh akan mengatasi badan tubuh. Mengantuk ni tabiat bagi tubuh. Kerana Tuhan buat manusia, tubuh manusia perlu kepada rehat. Manakala roh dia tak perlu pada rehat. Maka apabila ruh merasai kesedapan, pasti ke tubuh ini, pengaruh tubuh jasad ini kepada seseorang menjadi lemah. Maka dia lebih dikuasai oleh ruh pada masa itu. Maka mengantuk dia akan jadi hilang. Begitu juga kita membuat satu benda yang kita suka, pasti akan hilang penat. Pasti akan hilang apa saja orang kata kepada kita, tak perlu. Yang penting kita boleh buat apa yang kita suka. Begitu juga kita duduk dengan Tuhan ni adalah makanan ruh. Apabila ruh dah merasai, maka badan tidak dapat berkata apa-apa dah.
Dalam hadis kata yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili akhiru. Fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Katanya Nabi, rahmat Tuhan turun pada tiap-tiap malam. Turun ke langit dunia ketika mana masa malam masih berbaki 1/3 malam yang akhir. Malam dibahagi 3, 4 jam. Maka 4 jam yang terakhir sebelum masuk subuh, tu waktu rahmat Tuhan paling dekat dengan seseorang. Rahmat Tuhan yakni kasih sayang Tuhan, pandangan khas Tuhan, kebaikan macam-macam. Orang lain, ya Tuhan sayang kita, Tuhan cara kita. Tapi ketika waktu tu Tuhan kata waktu semakin rapat dengan rahmat kasih sayang Tuhan. Apa dia tanda dia? Maka Tuhan berkata siapa dia yang nak berdoa dengan aku, masa ni lah aku akan perkenan doa dia. Siapa yang nak meminta dengan aku, masa ni lah aku nak berinya. Dan siapa dia yang nak minta maaf dengan aku, maka waktu ni lah aku nak maaf kepada dia. Cukuplah dengan hadis ni menyebabkan ruh kita terjaga pada waktu malam untuk bermunajat dengan Allah Ta'ala. Semata-mata boleh bercakap dengan Tuhan itu satu kesedapan bagi orang mukmin. Tak perlu gapo-gapo, hak penting boleh berkata-kata dengan Tuhan itu satu kenikmatan. Sama ada Tuhan balas, Tuhan beri ke, Tuhan tak beri itu terpulang pada dia. Tapi kita boleh munajat dengan Tuhan itu satu benda yang mengasyikkan. Man dhayya'a ma bainahu wa bainallahi fahuwa jahilun. Wa man qassara anhu fahuwa ajizun. Sesiapa yang mensia-siakan apa di antaranya dan Allah, maka dia adalah orang yang jahil. Sesiapa yang cuai, qasara, menyempurnakan hak Allah Ta'ala, maka dia seorang yang lemah. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesiapa Tuhan kata aku cipta ke jin dan manusia itu untuk buat ibadat. Maka sesiapa yang mensia-siakan tugas dia, apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, maka dia seorang yang jahil. Manakala orang yang cuai pula buat tapi tidaklah sempurna, maka dia orang yang lemah. Seorang yang lemah. Sekalipun dia itu orang kuat, orang hebat, tetapi dia tidak menunaikan hak dengan sempurna, maka orang ni orang yang lemah. Manakala orang yang meninggal langsung, tinggal langsung, apa yang Allah Ta'ala suruh, maka orang ni orang jahil. Mensia-siakan waktu dia dengan Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari yang tidak manfaat harta-harta dan anak-anak. Harta, kemewahan kita, gapo dia Allah Ta'ala beri kepada kita, kekayaan gapo dia. Pangkat,
banun pengikut, anak-anak pengaruh kita, maka tidak ada faedah kecuali orang yang berjumpa Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ini muncul jika kita tidak buat masalah dengan Tuhan. Kalau kita ada masalah dengan Tuhan, pasti hati kita bertemu Tuhan dengan tidak sempurna. Maka hati yang sempurna, hati yang sejahtera, hati yang selamat, hati yang menyerah kepada Allah Ta'ala, maka hati itu yang akan tenang. Ij'al sabra zadaka warridha matiyataka wal haqqa maqsadaka wa wijhataka. Jadi kesabar itu adalah bekal kamu. Jadi kesabar itu adalah bekal kamu. Bagi orang yang tidak bersabar, berarti dia telah mengsia-sia ke bekal yang Allah Ta'ala cadai untuk dia di dalam beramal. Orang yang tidak sabar berarti orang yang tidak ada bekal bertemu dengan Tuhan. Orang boleh buat ibadat banyak kerana dia bersabar. Bersabar dengan apa sahaja, maka dia boleh sedia ke bekal. Maka sabar itu adalah bekal untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuhan kata, aku akan membalas bagi orang sabar akan pahala mereka dengan tidak dapat dikira lagi. Waridha matiyataka, dan redha itu sebagai kenderaan kamu. Kita nak berjalan menuju Allah, kalau tidak ada perasaan redha dengan apa sahaja yang berlaku, maka perjalanan kita akan terbantu, akan berhenti. Maka untuk melicingkan perjalanan kita kepada Allah, jadi ke sifat redha itu kenderaan yang kita berjalan di atasnya supaya laju perjalanan kita tidak ada masalah. Bagi orang yang tidak redha dengan Tuhan, pasti perjalanan dia terbantu. Tersekat macam-macam kerana tidak ada perasaan redha. Redha ni, kalau redha dengan taat tak ada masalah. Ada orang tidak redha dengan ujian, tidak redha dengan pemberian Tuhan. Allah Ta'ala jadikan dia orang biasa, tak puas hati. Nak jadi wali juga. Macam-macam Allah Ta'ala buat dia tak cerdik, nak jadi cerdik. Allah Ta'ala buat dia orang biasa, bukan orang alim, nak jadi orang alim. Redha tak ada. Macam mana hati dia nak berjalan kepada Tuhan, masih lagi tak puas hati dengan pembahagian Tuhan. Tuhan bagi kepada kita lagu ni tak. Maka kita akan duk lihat pemberian itu menyebabkan kita berhenti kepada Tuhan. Berhenti daripada berjalan menuju ke Tuhan kepada pangkat dan makom yang lebih tinggi. Tapi kalau redha senyap. Hak penting kita buat dah tugas kita, maka apa sahaja itu redha. Berjaya, tidak berjaya, redha. Dan jadi ke hak, yakni Allah Ta'ala, maksud kamu, matlamat dan tempat tujuan kamu. Jangan jadi ke selain daripada Allah tujuan kamu. Jadi siapa dia pun, bukan orang agama pun, orang akademik ke, orang biasa ke, jadi rakyat ke, jadi raja ke,
Jadi apa sahaja, maka jadi ke Allah itu tujuan kamu. Pasti kamu tidak akan sesat. Orang yang sesat, sekalipun di dalam bidang agama, masih sesat kerana bukan tujuan dia adalah Allah yang sebenar. Tujuan dia pasti ada yang lain daripada Allah. Ada kepentingan dia. Ada matlamat dia. Maka orang ni pasti akan sesat. Sama ada tidak dilihat di muka dunia, di akhirat baru terdedah matlamat tujuan dia. Manakala orang yang matlamat dia Allah, sekalipun dia bukan dalam bidang agama, pasti Allah tidak akan mensia-siakan dia. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu. 2 kali Tuhan ulang. Pertama orang beriman. Isbiru, sabar. Wasabiru. Kalau tak boleh sabar, buat juga sabar. Warabitu. Dan ikatlah. Teguhlah kamu dengan agama. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kamu akan Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat-sahabat dapat redha daripada Allah Ta'ala. Kerana sabarnya mereka. Qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Allah. Gapo dia tujuanmu hidupmu? Allah. Apa saja yang berlaku? Allah. Summa zarhum, kemudian tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka di dalam permainan mereka. Biarkan mereka dengan keadaan mereka. Kalau dia tanya, apa mu jadi lagu ni? Allah jawab dia. Bukan syurga Allah, bukan neraka Allah, bukan pahala Allah. Allah. Qulillah, katakan Allah semata-mata. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya semua amalan itu bergantung dengan niat masing-masing. Setiap orang akan dibalas apa yang ia niat. Dia akan boleh apa yang ia niat. Kalau dia niat Allah, pasti boleh Allah. Niat syurga, pasti boleh syurga. Niat neraka, pasti boleh neraka. Niatlah gapo-gapo, pasti boleh apa yang kita niat. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dia boleh Allah dan Rasul. Katanya Syekh Ibnu Athaillah, mata hikayat kata, la tarhal min kaunin ila kauni fatakuna kahimarir rahaya siru wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwal ladzi irtahala minhu. Walakin irhal minal akwani ilal mukawwin wa anna ila rabbika muntaha. Katanya Syekh Ibnu Athaillah, mata hikayat kata, jangan kamu berpindah daripada makhluk kepada makhluk. Orang kata jangan cari dunia, kita pun tinggal dunia, cari akhirat. Akhirat pun makhluk juga. Dunia pun makhluk juga. Maka mu meninggalkan makhluk, pergi cari makhluk. Sekalipun makhluk yang kedua lebih bertinggi martabat dia berbanding dengan niat kamu yang pertama dunia tu. Tok Pekoh kata niat kepada akhirat niat yang baik. Ya, sudah niat yang baik. Tetapi masih dalam lingkungan kaum. Makhluk lagi. Dunia juga makhluk, akhirat juga makhluk. Kalau kamu berpindah lagu tu saja niatmu, daripada makhluk dunia kepada makhluk akhirat,
maka kamu seperti keldai roha, himarul roha. Keldai pengisar gandum. Keldai satu batu, nak kisar gandum, dia letak batu, dia letak gandum, dia letak kayu, dia letak himar. Himar tu akan bergerak motor untuk kisar gandum tu. Himar tu ataupun uta tu dia mau tutup mata. Kalau tak nak harap boleh tengok. Maka sekalipun himar tu rasa saya jalan jauh dah. Oh, Masya Allah, saya tengah berjalan ni. Berjalan apa? Tepat tolong. Motor pak tolong. Pergi pak ni pula. Maka kalau kita niat daripada makhluk kepada makhluk. Daripada dunia kepada akhirat. Serupa dengan himar kisar gandum sahaja. Kerana apa? Kerana al-makan allazi, tempat yang ia berpindah itu adalah tempat yang ia tuju itu adalah tempat yang ia berpindah daripadanya. Yakni benda yang ia lari itu menuju kepada benda yang sama. Tuju pada benda sama. Makhluk juga. Mu lari daripada makhluk, mu pergi kepada makhluk juga. Ya Rabbi. Bukan maksud lagu tu. Tinggalkan semua makhluk tuju Allah. Akan tetapi tinggalkan semua makhluk tuju kepada mukawwin Tuhan. Ayat Quran kata, wa anna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya Tuhan itu adalah muntaha, puncak segala tujuan. Gi tuju situ. Bapa kau lagu mana kau gapo tuju kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, kita milik Allah. Semua yang ada pada kita berpunca mari daripada Allah, kembali juga kepada Allah. Bukan kepada syurga. Orang yang niat kepada syurga masih belum habis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mendapat syurga bukan dia niat syurga, dia niat Allah. Tetapi pemberian penghormatan Tuhan beri adalah syurga Allah. Syurga Tuhan adalah hadiah daripada Tuhan. Bukanlah Tuhan suruh jadi ke hadiahku itu adalah matlamat. Bukan. Jadi ke aku itu matlamat hidupmu. Tetapi sebagai balasan kepada kejujuran kamu, maka kamu dapat hadiah daripada aku. Jangan pula kita pandai hina dengan hadiah Tuhan. Syurga ya. Mambo tak sih. Jangan kecek lagu tu. Itu adalah hadiah Allah. Kena menghormati, kena mulia ke hadiah Allah. Rasa hebat, rasa besar. Memang tujuan Allah. Tetapi ni hadiah daripada Allah. Mutak hargai. Kalau harga, kalau tuju pada Allah, pasti setiap pemberian Tuhan mu akan rasa bernilai. Ramai orang waktu baik kata-kata majzub jazbah. Fana. Nah, lagu mana? Apabila dia tuju kepada Tuhan. Seronoknya, sukanya dengan Tuhan. Yakinnya dia dengan pegangan dan hala tuju dia kepada Allah. Maka apabila orang menyebut selain daripada Allah, maka dia tidak pandai pun. Sekalipun syurga. Wali kata, hamba tak si syurga. Ya Allah, kalau mu nak wi syurga kepada aku, wi kepada orang yang nak kepada syurga, ya Allah. Ya Allah, kalau ibadah aku ni kerana lari daripada makhlukmu bernama neraka, masuk ke aku di dalam neraka. Ni kata-kata orang majzub, orang jazbah. Perasaan pada masa tu dia tidak boleh kawal. Dia terlupa benda itu adalah hadiah daripada Allah. Kerana memandai kepada pemberi itu. Kita, apabila seseorang memberi hadiah kepada kita, kita akan ketak suka. Tengok hadiah. Oh, Masya Allah. Ya, bagi orang yang melihat hadiah tu, pasti suka dengan hadiah tu. Tetapi kalau orang yang mencintai seseorang, tujuanku adalah dirimu, maka apabila dia memberi hadiah, kita pun letak di samping dia saja hadiah. Saya nak mu.
maka hak tu lebih bernilai lagi. Nah, itulah maksud dia ikhlas. Ikhlas ni apa dia? Khalas ni maknanya terselamat. Bersih niat daripada sebarang daripada maksud Allah Ta'ala. Bersih daripada dunia, bersih daripada akhirat menuju kepada Allah. Perjalanan inilah dipanggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setengah-setengah ulama kata, siapa dia yang mati tidak niat lagu ni, maka tubuh dia akan hancur. Kerana apa orang mati hancur? Kerana dia suka tubuh dia akan kembali ke tanah. Sebab itulah tubuh dia jadi hancur. Kalau orang hakikat, setengah tu mati tidak hancur. Cerita Syekh Daud Al-Fatani. Ramai di Mekah tu kita tengok, tak tahulah. Sejarah-sejarah orang duk ayat cerita tu lah. Betul kau tak tahu, Allahu'alam. Tetapi mati dia tidak hancur. Kerana dia tuju Allah. Dia kembali kepada Allah. Maka mati hakikat dia panggil. Tubuh tak hancur. Mati makrifat hilang belaka. Ruh hilang, jasad pun hilang. Mati makrifat. Macam-macam Man ta'allaqa biwa'dil amani lam yufarik tawani. Sesiapa yang masih bergantung dengan janji-janji angan-angan. Hati dia masih duduk tergantung dengan janji daripada khayalan dia, angan-angan dia. Aku akan hidup lagi. Aku ada peluang lagi. Banyak masa lagi aku. Malah mengaji, malah bersih hati aku, malah bertobat, malah goni, malah semaya. Bapa ada panjang lagi. Sesiapa yang hati dia berkait dengan janji-janji daripada angan-angan dia, maka pasti dia tidak akan meninggalkan berlenguh-lenguh. Pasti dia akan berlenguh-lenguh. Lagu mana kalau orang suka dengan janji, khayalan, angan-angan, pasti hidup dia sentiasa berlenguh-lenguh. Bila awak nak bersihkan hati, nanti ya. Bila awak nak berhenti daripada maksiat, nanti ya. Bila awak nak ngaji fardu ain, nantilah. Bila awak nak rasa manis dalam semaya, nantilah. Bila awak nak rasa sedap dengan Nabi Muhammad, nantilah. Maka orang lagu ni banyak menangguh-nangguh kerana ada angin-angin. Siapa dia yang berkait hati dia dengan kuat angin-angin, pasti dia akan menangguh-nangguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka orang yang berjihad, bermujahadah pada kami, pada agama kami, pasti kami akan tunjuk kepada mereka akan jalan-jalan penyelesaian. Kita jangan buat alasan, bapa awak tak sehingga ngaji, ada alasan gini-gini. Mujahadah gak sikit, lawa gak sikit. Tuhan kata, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuk cara-cara nak menyelesaikan masalah awak sekarang ni. Awak usaha kau tidak, mujahadah kau tidak. Nak cari Tuhan ni bukan mudah. Nak belajar ilmu fardu ain, nak dapat redha Tuhan ni bukan mudah. Kena mujahadah. Mujahadahlah sikit, mari ngaji, belajar, goni, buat taat. Pasti kami akan tunjuk jalan-jalan penyelesaian dia. Sesiapa yang dibuka ke pintu hidayah, pasti Allah Ta'ala akan buka 70 pintu taufik dia. Satu kebaikan yang kita buat akan membuat kepada pintu-pintu kebaikan lain. Amantu billah summastaqim. Aku beriman dengan Allah. Kemudian istiqamahlah. Pasti Tuhan akan beri kepada kamu jalan-jalan lagu mana nak istiqamah. Mujahadah dulu. Usaha dulu.
pasti aku akan permudah ke urusan itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang sesungguhnya manusia orang yang berkata Tuhanku adalah Allah dan mereka beristiqamah atas perkataan itu. Hidup dia apabila kata Tuhan aku Allah, maka pasti kita akan dengar kata Tuhan, ikut perintah Tuhan. Payah, susah, tak apalah. Tetapi apabila kita kata Tuhan aku Allah, tuju muka lain, tu tidak istiqamah. Istiqamah ni mu kata Tuhanmu Allah, tujulah dia. Apabila kamu istiqamah lagu tu, akan turun kepada kamu malaikat. Memberi berita supaya kamu tidak takut. Jangan takut perjalanan ni. Kalau kamu istiqamah atas perkataan kamu, Tuhan kamu Allah, mesti malaikat-malaikat akan mari beri beritahu kepada kamu. Kita tengok wali-wali perjalanan dia. Kita tengok susah tetapi malaikat mari memberitahu berita gembira, jangan takut. Jangan tahzanu, jangan sedih. Maka aku beri berita gembira dengan syurga yang telah dijanjikan. Kami akan menjaga kami. Nahnu awliya'ukum. Allah Ta'ala kata. Kami malaikat-malaikat dan Allah Ta'ala akan menolong kita ketika hidup di dunia dan di akhirat. Kerana kita sebut Allah dan kita istiqamah atas jalan itu, maka malaikat mari tolong kita. Sekalipun manusia tak boleh tolong kita dalam berjalan menuju Allah ni. Tetapi malaikat Allah akan jadi awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dalam akhirat pun jangan bimbang. Di dunia, aku akan jadi penjaga kamu. Di akhirat, mu jangan takut. Huru hara kiamat, hari kiamat, aku akan jaga kamu. Dan apa bagi kamu, apa yang kamu ingin oleh nafsu kamu. Dan apa yang kamu sesungguhnya pemberian daripada Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kata matlabul arifin minallah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Tulis perkataan ini di rumah-rumah kita. Supaya kita sentiasa sedar matlamat hidup kita gapo. Matlabul arifin. Keinginan seorang yang arif billah. Orang yang betul-betul mengenali Allah zahir dan batin dia. Pengenalan dia dengan ilmu ma'rifatnya. Maka tujuan dia, apakah permintaan dia, keinginan dia orang arifin daripada Allah. Keinginan dia adalah jujur di dalam sebagai seorang hamba. Dan menunaikan hak-hak ketuhanan. Kita jadi tu hamba, Tuhan jadi Tuhan. Menunaikan hak dia sebagai Tuhan. Itu tugas. Dan tugas kita jujur di dalam sebagai seorang hamba. Mu tahu mu hamba? Ya, jujur di dalam perkataan mu tu hamba. Di samping kamu menunaikan hak ketuhanan, mu rasa Tuhan mu lah yang menjaga yang gapo, maka mu kena jujur dengan mu sebagai seorang hamba. Katanya Syekh Ibnu Athaillah kata lagi, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik apa yang kamu minta dengan Allah. Apa dia kau permintaan kamu yang paling baik adalah benda yang Tuhan minta daripada kamu. Hak tu nak minta dengan Tuhan. Permintaan kamu yang paling molek yang kamu nak minta dengan Allah adalah
apa yang Tuhan nak minta daripada kamu. Gapo Tuhan minta pada kita? Ibadat. Taat ke dia. Mintalah taat dengan Tuhan. Mintalah kekuatan nak buat ibadat. Mintalah kekuatan nak taat kepada Tuhan. Itu yang paling baik. Kerana hak lain tu bukan minta dalam hak ubudiyah kita. As-saliku zahibun ilaihi wal arifu zahibun fihi. Orang yang salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah. Siapa dia salik ni? Zahibun ilaihi. Berjalan menuju Allah. Orang salik, orang yang bersuluk, orang yang bertariqah, orang yang mula hati dia berjalan kepada Allah, meninggalkan sebagai makhluk, maka hati dia mula berjalan kepada Allah. Jalan sikit, sikit, sikit. Wal arifu zahibun fihi. Mana kalau orang arif, jalan juga. Ya, berjalan dalam Allah. Dalam Allah. Fihi, padanya, pada Allah. Sani menuju Allah, kepada Allah. Berarti dia tak sapa lagi hati dia. Duduk nak menuju Allah. Mana kalau orang arif, duduk jalan Allah tu. Jalan Allah lah kita terjemah. Jangan faham kata kita duduk jalan Allah. Berarti dia jalan tu dengan Allah semacam tu. Bukan kata orang salik ni masih tak rapat lagi, baru nak tuju. Mana kalau orang arif, siapa dah duduk. Kalau kita gak orang salik ni, saya nak pergi ke Kota Baru. Baru nak pergi Kota Baru, menempuh jalan nak pergi ke Kota Baru. Bagus dah sebab nak menuju Kota Baru. Orang arif ni duduk dalam Kota Baru, duduk jalan pun dalam Kota Baru, naik bah Kota Baru, naik tangga Kota Baru. Tak? Orang arif tu lagu mana? Semua berjalan belakang. Tapi hak tu jalan di Kota Baru. Hak ni jalan ke Kota Baru. Lain tu. Sama-sama berjalan. Ya. Kota Baru pun kena jalan lagi. Ya. Orang arif pun jalan lagi. Ya. Nabi Muhammad jalan lagi hati dia. Ya. Ya arif dah kan? Ya, jalan lagi. Kerana pengetahuan kepada Allah ini tiada kesudahannya. Berjalan pun dalam Kota Baru pun kena jalan lagi. Jangan berhenti. Ni kita tak ada siapa Kota Baru. Siapa depan ni macam ni berhenti tu. Berhenti. Duk makan kedai pula. Tak ada apa. Lepas tu, ni. Ramalah ngeping-ngeping bagi orang salik sebelum siapa Kota Baru. Kedai ni. Orang nak tuju Tuhan akan buka. Elek. Masuk ala jin. Tertipu dengan ala jin. Masuk ala ruh. Masuk ala goni. Ala malaikat. Ala jabaru. Ala gapo dia ko. Tertipu dengan ala-ala ni. Sebab itulah. Gilah mana-mana ala. Dalam hati kita pergesa. Tujuan aku jauh lagi. Tujuan aku Allah bukan benda ni. Marilah kita terbang ngatik-ngatik piau. Terbang. Ngatik-ngatik piau. Tengok jin, tengok alam malakut, tengok alam jin, tengok alam surga. Royak kepada hati, benuk hati kita ni. Bukan ni tujuan aku. Tujuan aku Allah. Bukan ni. Ramai orang ngatik-ngatik pop. Tak khabar. Masuk ala goni. Tertipu di ala jin. Sedap. Kita ni tak biasa pergi lagi ala jin. Macam-macam benda boleh tengok. Tak kira masuk ala siluman lagi. Masuk ala bunia lagi. Masuk ala goni lah. Macam-macam. Maka tu semua bukan matlamat. Orang arif pun masih berjalan lagi. Nabi Muhammad, katanya ulama, setiap detik, setiap nafas duk naik semacam. Naik. Bukan berhenti dah Nabi Muhammad kata, aku sudah dah. Ada sudah lagi. Sebab apa? Sebab Tuhan ni
tidak ada sekata, tidak ada hingga. Kita tak siapa berhenti tu. Orang arif tak berhenti lagi. Pada kena tipu lagu tu. Ada orang tu rasa sedap duduk tu. Duduk dengan keadaan lagu ni suka tu. Orang duk jalan-jalan semacam dia tak berhenti. Jalan selalu ngesok tak apa, apa penting jalan. Tak seunggah tak apa, jalan. Jalan kecok pun tak apa, apa penting kita jalan duduk atas landasan dia. Sebab tu kalau guru mursyid, dia akan tengok anak murid dia. Pada waktu ni ramai kena tipu. Jadi kasyah, jadi gapo. Ramai berhenti. Berhenti daripada nak sebut nama Tuhan dah. Malah zikir dah. Ambil cuci dah. Syekh Yazid Al-Bustami ada seorang murid yang pintar. Murid dia tu bisa. Apabila dia bisa tu rajin hadir majlis dia, majlis Syekh Yazid Al-Bustami, maka Tuhan buka kasyah kepada dia, keterbukaan dan Tuhan pemberian kepada dia, boleh masuk alai jin, boleh masuk alai gapo. Gapo dia? Tiap-tiap malam mari seorang laki-laki kepada murid tu. Mari bawa laki-laki tu pergi masuk alai syurga. Jalan masuk dalam syurga. Apabila lagu tu murid tu rasa, ambo sapa dah lah. Tak perlu lagi saya hadir di dalam majlis Syekh Yazid Al-Bustami. Tok guru ambo tak payah dah lah. Ambo sapa dah. Ni anak murid ni masalah. Kadang-kadang kasyah murid tidak sama dengan kasyah guru. Pemberian yang diberi kepada seorang murid kena sedar. Hak ni guru dia. Cekak cikgu besar. Orang WPT 10 riyal. Gaji dia tentu beribu lagi. Cikgu dengan cikgu rendah, cikgu besar pun lagu lain tu. Apabila lagu tu, tak say dah mari majlis Syekh Yazid Al-Bustami. Duk buat sama saing dia. Duk koya dia kasyah, duk soya koya gapo. Tak say hadir dah, rasa bisa dah. Tok guru dia panggil pun tak say cara lah mana dah. Dulu rajin khidmat, dulu rajin Masya Allah. Apabila Tuhan buka, rasa boleh hidup sendiri dah. Tak perlu pada guru dia. Duk buang dengan saing-saing. Duk rasa dia tu wali dah. Mengajar sosai. Apabila lagu tu, Syekh Yazid Bustami panggil. Tok guru tu panggil, Syekh Yazid panggil, bukan deki dengan murid dia. Syekh Yazid kata dia, ambo, tak ada masalah. Ada murid rasa, tok guru ambo deki tu dengan ambo tu. Maka tok guru tegur. Ada orang ni tak boleh tegur. Metel-metel lah dia boleh dah. Tak boleh nak tegur. Rasa pandai, rasa bijak, rasa bisa dah. Maka Syekh Yazid Bustami panggil budak tu. Panggil. Dia kata, ambo dengar demo gini-gini. Dia kata betul tu. Gini. Kalau malam ni, kalau orang tu mari lagi, royak kata ambo kirim salam ke dia. Kalau pokcik tu mari, royak kata Syekh Yazid Bustami kirim salam. Ada riwayat kata baca la haula wala quwata illa billah. Katanya anak murid tak apalah tak guru. Tengoklah kalau hangpa ingat. Sedap kecek tu ke lagu lain okey. Moga orang boleh terban orang gapo tu. Malam tu mari pokcik tu macam biasa ajak pergi kepada syurga, jalan-jalan. Tengah jalan gapo dia sudah teringat Allah. Syekh Yazid kirim salam. Ya poyak kepada pokcik. Guru ambo Syekh Yazid Bustami kirim salam. Dia sebut saja lagu tu, hancur. Semua pokcik-pokcik tu pun hilang. Dia duduk atas sapoh. Duduk atas timbunnya sapoh, atas timbunnya najis. Rupanya ditipu di alergi. Bukan perjalanan hati lagu tu awewe. Hati bukan nak tuju syurga, bukan nak tuju nikmat. Ingat, tu perjalanan nafsu lagi. Ingat, perjalanan Tuhan ni dia tak ada rasa hak sedap nafsu. Ya lagu tu. Ingat, kalau sipir tu mari dengan rupa lagu tu nafsu lagi. Bukan matlamat. Matlamatnya
Hamba ni nak jadi hamba Tuhan yang dapat menunaikan hak ketuhanan. Itu saja. Hak ni bukan matlamat. Ada orang berhenti sekat tu sebab dapat ni. Berarti masih bergantung dengan nafsu lagi. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Pertama Tuhan sebut kepada Nabi Muhammad. Orang arif billah, hak paling besar sekali Nabi Muhammad lah. Tak sudut kaya lah hak lain Memang demo orang arif billah. Tapi nak lawan Nabi Muhammad. Batal tubuh nama Muhammad bin Abdullah ni. Ada kata Muhammad ni pangkat. Ya. Betul Muhammad bin Abdullah ni pangkat. Tetapi pangkat dia kena di tubuh ni. Muhammad bin Abdullah. Ada kata Muhammad ni adalah pangkat di sisi Tuhan. Siapa dia apa boleh jadi Muhammadi belaka? Ya. Boleh dapat pangkat Muhammadi. Tapi pangkat Muhammadi paling tinggi yang disandai oleh Muhammad bin Abdullah. Kena faham lagu tu. Wa ma ramaita. Nabi Muhammad Allah Ta'ala kata, tidak memekung kamu wahai Muhammad. Ketika perang tu, melontar ke lembing kau apa dia. Bukanmu pekung. Nak royak fana Nabi Muhammad di dalam perbuatan dia. Tak ada dah. Hak pekung tu Tuhan. Tuhan sendiri nafi. Bukan mu. Wa ma ramaita. Nafi perbuatan Nabi Muhammad. Ni dia panggil martabat fana. Fana perbuatannya pada perbuatan Tuhan. Tak rasa langsung dah Nabi Muhammad. Hak perai, hak ikutlah apa dia gerakkan dia tu fana dia. Izramaita. Izramaita ni gapo dia pula ketika kamu melempar. Saat ni nafi, ni sabit pula. Ketika izramaita, ketika kamu melempar. Hak ni dipanggil makai fana, hak ni makai kabar, makai bakok. Hak ni makai ramaita, makai jamuk dia panggil. Jamuk ni kupu di antara perbuatan Tuhan dengan perbuatan hamba. Pasti hancur perbuatan hamba, benar perbuatan Tuhan. Ni yang panggil makai jamuk. Tak nampak perbuatan makhluk, nampak perbuatan Tuhan. Izramaita makai faruk dia panggil. Makai faruk ni nampak dah. Nampak siapa dia melontar, nampak. Jelas. Macam kita ni makai faruk lah. Makai faruk lepas pada jamuk tak apa. Ni makai faruk-faruk pak cira. Tak ada nak jamuk-jamuk. Tu penat lah. Duk nampak nak marah kat orang. Orang ni duk nak kat hamba. Duk nampak lagi faruk dia tu. Walakinnallaha rama. Katanya Bapak Sumit Bukit Maga kata walakinnallaha rama. Maqam tahqiq dia panggil. Bapa Tuhan kata akan tetapi Allah yang lepas pula. Pertama nafi, kedua isbat, ketiga tahqiq ke perbuatan. Yakinlah sebenar-benarnya Allah yang melepas. Ni makai hak paling tinggi sekali. Tahqiq. Ada orang makai martabat pertama wa ma ramaita. Fana dia pening ni. Izramaita makai faraq. Jamak faraq makai tahqiq. Katanya Syekh Junaid kata at-tasdiqu bi tariqatina hazihi wilayatun suru. Katanya Syekh Junaid kata orang yang mempercayai, percaya kepada perjalanan puak-puak kami ni. Orang percaya, hati dia mempercayai kisah wali-wali, cerita wali-wali, perjalanan, pengalaman rohani wali-wali, maka dia sudah jadi wilayatun sughra, wali kecil. Wali kecil pun jadilah. Pok kita ni percaya belaka cerita wali buat dobat-dobat ledah malah kohong. Boleh pakat wali kecil ni tak apa dah. Wali kecil tak boleh buat gapo satu supaya budak kecil nak suruh pergi beli pun tak boleh. Nak suruh buat gapo tapi sekurangnya wali kecil tak apa dah. Hak berat ilmu banyak, PhD, mufti, maulana, goni tapi tak percaya kepada perjalanan rohani orang-orang lagu.
Maka puak-puak dia kata tak boleh jadi wali. Wali kecil pun tak boleh. Wali besar tak seduk buah. Wali kecil. Tak ada yang percaya dok lagi. Percaya sekurang-kurangnya. Biar ada dalam hati sikit tu. Lahir dah lah. Budak kecil seorang cakap apa dah. Nak suruh dia besar lagi. Tak apa. Lepas apa-apa ni lah. Jadi pok kita ni berkali wali kecil faham apa. Orang tua pun jadi duk percaya gitu lah. Buat kau tak tahulah. Sekurang-kurangnya. Pok kita ke bisa pada wali lagi nak mudah. Wali payah. Kita nak jadi wali tapi wali hok mudah. Belana tabah. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau ganti puasa untuk tahun lepas. Ganti puasa kita buat separuh tahun ni. Dan separuh lagi tahun hadapan bagaimana hukumnya dan kira fidyahnya. Tahun ni tahun gapo? Tahun Melayu ke? Tahun orang kafir? Tahun orang kafir pula. Tahun ni Masihi ke? Tahun Hijri? Ya kira tahun Hijri dah. Sekalipun tahun ni tahun depan tapi tak masuk lagi Ramadan akan datang. Kalau masuk Ramadan akan datang, hok masuk lepas Ramadan akan datang tu kena bayar fidyah. Hok tak masuk tu pakai ganti baca biasa. Assalamualaikum. Saya nak tanya kalau pekerja kita tidak solat, adakah akan mengurangkan keberkatan kita dalam mencari rezeki? Saya memang bagi masa untuk staf solat tapi dia tak solat. Saya nak berhenti ke dia pun kesian sebab dia perlukan duit untuk tanggung anak-anak yang masih kecil. Boleh Ustaz bagi penerangan? Gini. Kita ada benda tu hak penting diri kita dulu. Pertama kita semaya, kedua kita tolong orang. Tak syarat orang yang kita tolong tu orang yang baik. Orang kaki semaya, orang berzikir, orang ngaji agama. Dok, orang jahat pun kita tolong insya-Allah boleh pahala. Kita pun tolong dia kerana dia ada tanggungnya. Dia tak semaya, tapi kita tolong dia. Pasti boleh pahala. Sekalipun afdalnya kita tolong orang-orang baik. Orang-orang hak taat ke Tuhan. Kerana dia taat ke Tuhan, kita muliakan dia. Itu afdalnya. Tetapi tidak jadi salah. Bahkan kadang-kadang jadi dakwah pula kita tolong orang yang tidak baik. Contohnya orang ni tidak semaya. InsyaAllah dengan sebab kita kesian dia, kita ambil lagi dia bekerja dengan kita. Kerana kita kesian kepada mudah-mudahan dengan gini dia akan jadi mikir. Mari nak semaya. Berkat tak apa kita tolong orang tu berkat dah. Kesilapan staf kita tu salah dia lah. Memanglah molek cari hak semaya tapi nak kata guana. Lah ni orang boleh semaya tu masya-Allah dah lah ni. Berapa banyak peratus orang Malaysia tak semaya. Orang Islam tak tahu. Malaysia tak semaya. Tak semaya, hak semaya hak tak tahu apa, tamulan lah. Hak tak semaya lasu ni. Banyak mana. Jadi kalau kita pilih orang semaya saja, tak banyaklah kebaikan yang kita boleh buat, tak meluahlah. Saya nak tanya Ustaz, kalau sipir patung figura enemy, tak boleh bernyawa, tak boleh bernyawa. Kalau gondel, iaitu robot, boleh ke Ustaz? Kalau gondel, siput gondel, gundal. Tak tahulah baca gundam. Gundam kau boleh tak tahulah. Gondel maknanya orang robot kok tu lah, robot tu. Robot ke dia macam sarung, dia bukan manusia, dia macam robot lah, macam kereta, macam gitulah. Kalau maksud bentuk lagu tu pakai ya tak jadi masalah. Kalau bentuk dia bentuk rupa manusia, maka dia tu jadi serupa manusia, maka hak tu jadi patung, tak boleh. Tapi kalau dia pakai tak apa. Boleh sipir. Supaya pakai supaya kereta lah. Pakai benda, alat tu.
Hak tolehnya benda yang bernyawa. Jadi robot ni tak nyawa, dia ni makai. Orang tu masuk dalam tu pun buat gerak dia. Jadi benda kosong lagu tu ya. Boleh, boleh. Assalamualaikum Ustaz Jak. Hampir setiap hari ada 3 orang gadis bernikah buat live kat TikTok meminta sumbangan untuk melunaskan hutang madrasah. Apa pendapat Ustaz? Yang banyak komen bagi sokongan pujian ramai dari kaum laki-laki. Saya sebagai perempuan rasa malu dan ia nampak kurang manis. Tawa hebat. Wallahu a'lam. Kalau awak rasa perbuatan 3 wanita ini, 3 orang gadis bernikah ni tidak manis, awak pergi tolonglah dia. Tolong madrasah dia. Ramai orang lah ni beri hukum tapi tak menyelesaikan masalah. Manusia bukan nak tahu hukum, dah tahu berlaku, dah hukum hakam. Orang lah ni nak selesaikan masalah. Tu tujuan kita agama menyelesaikan masalah, bukan nak beritahu hukum hakam. Nak tahu hukum hakam mudah, belek dalam TikTok tambung. Tapi nak selesaikan masalah ni lagu mana? Awak tak siwak saya buat TikTok madrasah. Pasal apa dia nak selesai hutang madrasah saya? Komen boleh tahan nak komen. Lagu mana? Kalau semata-mata nak komen tanpa menolong, tak ada tahu. Lebih baik menolong tanpa komen. Gitu lebih molek. Ramai lah ni orang jadi serabut, ramai itu bi hukum akal. Bukan nak selesaikan masalah. Tu pentingnya. Jadi mungkin dia terdesak madrasah dia ke gapo dia. Tak manis ni saja-saja dia duk joget ke gapo dia, duk lipat belakang ke gapo dia. Tu tak sesuai lah. Jadi kalau dia buat untuk semata-mata, mungkin tak ada orang cara. Pas orang jatuh komen, nak kata gua, nak muka manusia ni cakap, payah dah dalam kawasan tu. Mana boleh nak tapis jatuh tino. Kadang tahu nama tu. Nama Poitino. Apa tengok tu misal ulu kodok. Jadi pelik juga. Malah kira lah. Jadi lagu tu. Bukan bak hukum hakam. Tapi lo ni cari selesaikan masalah. Memberi. Menyelesai lebih afdal daripada komen. Komen hukum hakam ko. Gapo ko. Ramai lo ni. Ramai wi pandangan. Kritik gini. Selesai? Tak. Lepas tu kerja ambo tak selesai. Ambo bukan nak dengar komen. Ambo buat ni kerana nak selesaikan masalah. Gitu. Lah ni ramai orang agama pun kadang-kadang wi hukum hakam tak selesaikan masalah orang. Berarti kita ni hidup dengan hukum hakam. Makan hukum hakam, tidur hukum hakam, bukan selesaikan masalah orang. Ila maksud matlamat agama. Bukan agama tu hukum hakam hafal. Betul kau kalau kita mimpi penuh sapa ke tanah suci. Bertawaf keliling Kaabah. Maksudnya ruh kita dah sampai kat sana. Terima kasih. Tak tahulah mimpi ni. Orang kata ruh kita cabut. Nyawa tak cabut lagi. Kalau cabut nyawa selok. Ruh kita ni akan kembali kepada alam ruh ketika kita tidur. Itulah masa dia untuk balik ke kampung halaman dia. Kerana alam ni bukan alam ruh. Ruh sangat tersakiti. Rasa tak selesa dengan alam ni. Tetapi alam dia tu dia suka. Maka dia pun kelik. Bila-bila kelik sehingga Mekah sebentar. Maka kita pun bermimpi pengalaman pergi ke Mekah. Perjalanan keluar ruh itu biasanya rahsia. Kita tak akan rasa dah. Ruh kita tubik, dia tak royak. Dia lalu langit pertama ke, duduk kawasan mana ke, maka dia tak royak pengalaman ni. Biasa kita tidak akan ingat, tidak akan rasa. Kecuali beberapa keadaan. Misal lagu ni, misalnya ruh dia bila-bila nak pergi kat tempat dia tu, singgah Mekah. Dia pun teringat hal tu.
tak seremah dah. Oh, kalau manusia ingat perjalanan tubik dia selok dia. Tu rahsia dia dah. Perjalanan roh ni, dia tubik pun sunyak-senyak. Time kita tidur, dia tubik. Perjalanan dia pun dia rahsia ke. Adakah orang kafir tidak tahu tentang agama Islam kerana tidak ada yang menyampaikan dakwah? Tetapi dengan azab akan kekal di dalam neraka? Atau adakah orang kafir yang telah disampaikan dakwah tetapi dia tetap menolak yang akan kekal dalam api neraka? Ulama kata orang kafir ini adalah orang yang sampai seruai agama dengan jelas, penerangan dia siapa jelas, maka dia menolak agama tu baru jadi kafir betul-betul. Manakala orang yang tidak sampai seruai agama, maka tidak dihukumkan dengan kafir. Ulama menghukumkan orang yang duduk dalam kawasan orang Islam dikira sampai seruai agama. Lepas tu dia cuai tak cara tak apa tu cuai dia. Manakala kalau orang duduk dalam hutan Amazon tu, duk saing dengan anak konda tu. Maka tu tak saing orang, maka tak sapa seruai agama. Maka kalau dia kat mati pun tak beriman, mati bukan kafir kekal neraka. Adakah nyanyuk juga dikira hilang akal juga? Adakah tidak dikira mukallaf lagi? Ya. Nyanyuk. Nyanyuk apa cerah? Tengah-tengah maya. Maya dia. 2 rakaat makan nasi. Mek maya ni. Ya Allah, tak ingat. Mek maya kau ni? Oh, maya pula. Tengah maya rokok, tengok ada air, tengok air pula. Mek maya ni. Maya, dia tak ingat dah. Maka orang lagu ni tak boleh menunaikan ibadat dah. Lupa. My day ingat. My day ikut dia ingat. Kau ni cara buat cacur dia ingat. Lopak tikai ingat lagi. Dah dia lupa buat ibadat. Buat ibadat mek tak ingat langsung. Dah. Teho pun tak ingat. Baca-baca pun tak ingat. Maya pun tak tahu kat mana puasa pun makan. Maka hak tu kalau dia nyanyuk, diisytiharkan nyanyuk, maka tak wajib dah lah. Tak usah paksa lah dia semaya, tak usah paksa lah dia puasa. Nak paksa ni hok segar-segar ni, paksa kakak hok malah ni. Hok tuai segar-segar ingat teh lagi ni, hok tu kalau tak suruh dia semaya. Ni mek dia tua tak tahu kat mana nya paksa juga semaya, nampak pelik lah. Dia tak ingat apa dah. Eyok kose dah gapo dia. Tak tahu kat mana dah. Pitih ingat habis. Obat pitih ingat lalu. Mek ada sipai pitih ingat semaya tak ingat. Pelik sungguh. Jadi kalau dia istihalat gitu, sakit lagu tu, maka tak wajib semaya dah lah. Tak wajib semaya, tak wajib puasa. Aurat-aurat pun tak wajib lah. Kok mana dah. Saya nak tanya mengenai edah seorang wanita jika edah 3 kali suci. Kalau dikira dengan hari 90 hari. 3 kali suci. Sekali suci 30 hari. Boleh ke? Sebab saya tanya kawan saya 3 kali suci tak boleh kira dengan hari. Tapi kalau kita rehat wanita tu tidak teratur macam mana? Contoh 3 bulan sekali. 2 bulan sekali. Macam mana? Dalam Quran kata edah ni 3 kali suci. Jangan kira dengan hari. Nama kita 3 kali suci. Okey, suci ni paling kurang 15 hari. Sebulan haid separuh, suci separuh. 15 hari haid, 15 hari 30 hari. 3 kali suci berarti 30 90 hari. Jangan kira gitu. Kira 3 kali suci lah. Sekalipun suci yang pertama 10 tahun. Baru mari pula. Kata gua mana? Tu suci pertama 10 tahun. 10 tahun. Dia kata, sebab apa? Kita rehat ni dia tidak teratur. Kadang-kadang paling cepat ada. Ada orang 15 hari, haid sehari lah. 16 hari. Lepas tu 15 hari pula. 16 hari pula. 16 hari, berapa? 32 hari dah. Tambah 16 hari pula. Berapa? 32, 43 hari. 48 hari. 48 hari. 48 hari. Siapa dia kata 90 hari? Kalau dia haid dia sehari lah. Jangan kata haid 15 hari. Ya tak macam-macam. Kena haid pula
Hek tahun ni, hek bulan ni. Lepas tu bulan depan tak mari. Kejut. Sebab cerah kau, sebab mati tak laki. Tunggu 7 tahun pula. 3 bulan pula. Kena 3 kali suci. Tu pendapat muktamad cara kira hek. Cara kira suci endah. Yang mana lebih baik kita belajar ilmu sekali saja dan faham, atau belajar berpuluh-puluh kali tapi tak faham. Guano tu. Adakah dapat pahala sebagai penuntut ilmu? Ya. Kedua-duanya dapat pahala. Orang belajar sekali dapat faham. Ya, rezeki. Dapat pahala. Belajar tak faham-faham. Ya, dapat pahala belajar. Faham ni tak boleh pahala. Faham ni pemberian Tuhan. Hak kena suruh Tuhan suruh mukallafnya taklif ke apa? Belajar. Kalau orang tu faham dengan tidak belajar, tak boleh pahala. Sebab tak ada usaha pada pihak dia, semata-mata dapat pemberian Tuhan. Jadi Tuhan suruh belajar. Faham tak faham, belajar sekali, belajar 10 kali, semua tu. Nabi kata siapa dia baca Quran, lancar, dapat pahala sekian. Siapa dia baca Quran, payah, tekak, tak, dari kata dia. Watak, tak. Dan duk tak, kokak supaya kucing lekat ikan tu. Kokak. Baca Quran, dapat 2 pahala. Pahala baca, pahala payah. So, payah. Orang dapat pahala payah tu. Kalau kita mimpi makan, Allah. Lepas tu terjaga dari tidur rasa kenyang. Benar tu. Kerak mimpi yang sama. Adakah berkaitan dengan sihir juga? Tak tahu lah ambanya. Molek lagu tu. Sambil-sambil payah makan ni. Mimpi hok sedap-sedap gak. Mimpi ayam golek ko, makan kambing, makan bergapung. Tak tahulah. Dia sudut koyak sihir lah. Gapo dia. Asal tak berlaku benda pelik dalam hidup kita. Ikut dia nak mimpi. Permainan tidur sahaja. Jangan anggap benda itu memberi kesan sihir ko gapo. Mimpi-mimpi tu menurut takbir kita. Kalau kita takbir mimpi tu benda tak comel, akan berlaku benda tak comel bagi kita. Jadi benda tak ada mimpi, lepas pada mimpi tak berlaku gapo-gapo, tu mainnya tidur lah. Tak sudut koyak, akan ada sihir tak ya. Molek lah mimpi aku ni. Tak payah beli dah. Adakah sifat tidak sabar ni, adakah sifat tidak sabar itu tidak cela? Kerana Nabi Musa tidak sabar semasa bersama Nabi Khidir. Sabar bak gapo? Sabar ni kadang-kadang mazmumah, kadang-kadang mahmudah. Mazmumah sabar. Bila demo nak pergi ngaji pada ain, sabar. Sabar lagu ni mazmumah. Bila demo ni, bapa sabarlah kita ni dah duduk dalam agama kena semaya. Sabar. Mahmudah. Nabi Musa sabar lagu tu, sabar cari ilmu. Sabar, tak sabar cari ilmu. Tak apa. Ni sabar, tak payah, tak apalah. Marilah ngaji, tak apalah. Saya nak ilmu kat awak, tak apa, sabar. Lepas tu gapo dia? Jadi sabar kau tak sabar kau kadang-kadang jadi mazmumah, kadang-kadang jadi mahmudah. Malu. Mahmudah. Ya, malu nak buat maksiat, mahmudah. Malu mengaji fardu ain, mazmumah. Assalamualaikum. Ustaz pernah nampak hatu tak? Kalau pernah, macam mana ustaz hadapi hatu tu? Tak nampak hatu, rambut menakut, jumpa hatu. Hantu ni lawan kepada Tuhan. Siapa dia yang tidak ada Tuhan dalam hati, akan muncullah hantu dalam hati dia. Orang Melayu dulu ayat, setiap benda baik dipanggil Tuhan. Lawan kepada Tuhan dipanggil hantu. Apa saja lari daripada Tuhan dipanggil hatu. Budak ni masuk hatu. Bahasa hatu. Hatu ni lawan Tuhan. Ikutlah apa dia? Harta, hatu. Goni, hatu. Hatu mutu. Hatu bersikap. Hatu kedai janda. Hatu goni, hatu berlaku. Hatu. Jadi hatu ni atas bersih hati. Kalau orang bersih hati tak ada hatu lah. Tak ada hatu. Baca ayat kursi. Hatu. InsyaAllah lah. Tuhan royak lagu tu.
Saya ada tengok kat TikTok ada negara lain ni dia takbir. Bukan Allahu Akbar. Tapi Alalikabung. Alalikabung. Tak boleh baca. Alalikabung. Soh kau takbir dia selain Allahu Akbar. Tak biasa dengar boh. Allahu Akbar ni bahasa Arab. Selain pada bahasa Arab, ikutlah bahasa apa dia pun. Misalnya takbir semaya, bahasa Melayu, orang tu tak ikat mengaji dah. Tak boleh baca bahasa Arab. Allah Maha Besar. Boleh. Jawa Allah Maha Gadang. Boleh. Besar. Allah the Mighty. Allah apa dia ikutlah. Coceng. Boleh. Allah menganggang apa dia boleh, tak ada masalah apa, tak batal. Bahasa Yahudi kau bahasa apa tidak batal, boleh diterjemah ke Allah Maha Besar tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Hibat Al-Mustafa, kami mencari ilmu suci, petunjuk hati, berat ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Hibat Al-Mustafa, cahaya Ibnu Muhammadi, ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci.